Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Pertamanya kita panjat rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jal di atas kesempatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita pada malam ini, yang mana Allah Azza wa Jal telah memberikan kepada kita peluang untuk kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu, yang mana majlis yang disifatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan taman-taman syurga, sebagaimana dalam sepotong hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beritahu kepada sahabatnya, "Idza marartum bi riyadil jannah farja'u." Kalau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalaulah kamu semua melewati taman-taman syurga, maka singgahlah. Lalu para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa mar riyadul jannah ya Rasulullah?" Apakah yang dimaksudkan dengan taman-taman syurga itu wahai Rasulullah? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hilaqaz zikr. Taman-taman syurga adalah hilaqaz zikr, iaitu halaqah-halaqah ilmu. Dan tuan-tuan hadirin mukminin sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifatkan bahawa majlis-majlis ilmu yang diadakan di atas muka bumi ini adalah sebahagian daripada taman-taman syurga Allah Azza wa Jalla, menunjukkan kepada kita kelebihan orang yang berada di dalam majlis ilmu. Dan hari ini insya-Allah kita akan sama-sama berbincang berkaitan dengan satu perkara yang saya kira sangat penting dalam agama kita, iaitu kejujuran ataupun nilai sebuah kejujuran, yang mana kisah ini sebenarnya diceritakan oleh Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu. Dan kisah ini sebenarnya berlaku ketika mana peperangan Tabuk, iaitu kira-kira tahun 9 Hijrah. Dan dalam peperangan Tabuk, Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu bersama dengan dua orang lagi sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka ini tak pergi berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tak pergi menyertai mereka dalam peperangan Tabuk. Lalu Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu bercerita, kata Ka'ab, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qattun illa fi ghazwatin Tabuk. Kata Ka'ab ibn Malik, sebelum ini aku tidak pernah meninggalkan ataupun aku tidak pernah meninggalkan satu peperangan pun, kecuali semuanya aku sertai, kecuali dalam peperangan Tabuk. Maksudnya tuan-tuan hadirin mukminin, Ka'ab ibn Malik bukan sengaja tak nak pergi dalam peperangan Tabuk, kerana sebelum ini kata beliau, dia tidak pernah tidak menghadiri satu peperangan pun. Apa yang peperangan yang berlaku, dia terus ataupun dia akan turut serta bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam peperangan Tabuk ini dia ada sedikit kesilapan. Lalu dia kata, aku tidak pergi
kecuali aku tidak pergi mana-mana. Aku selama ini aku pergi semua peperangan yang dihadiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dalam peperangan Tabuk. Kemudian kata Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu, wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin Tabuk anni lam akun qattun aqwa wala aysara minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Ketika mana peperangan Tabuk itu berlaku, kata Ka'ab ibn Malik, aku tak ada apa-apa pun kesusahan. Ketika itu aku sihat, aku pula selesa ketika itu. Tidak ada sedikit pun kesusahan yang aku alami ketika itu. Wallahi, kata Ka'ab ibn Malik, demi Allah, ma jama'tu qablaha rahilatain qattun hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwah. Selama ini aku tidak pernah menyediakan dua kenderaan, tetapi dalam peperangan Tabuk aku telah pun bersedia untuk pergi menyertai bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku telah pun menyediakan dua kenderaan aku untuk menyertai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dalam kisah ini Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu telah pun bersedia untuk pergi bersama-sama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam menyertai peperangan Tabuk. Kemudian Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu menyebut, dalam peperangan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh berwasiat kepada para sahabatnya supaya betul-betul bersedia. Kerana apa? Kerana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam peperangan ini kaum muslimin akan menghadapi beberapa kemungkinan. Yang pertama, kerana cuaca yang sangat panas. Sebab peperangan Tabuk berlaku dalam keadaan cuaca yang sangat panas. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in supaya bersungguh-sungguh melakukan persediaan untuk menyertai peperangan Tabuk kerana cuaca yang sangat panas. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan yang perlu dihadapi oleh mereka sangat jauh. Di antara Madinah dan Tabuk jauh perjalanan tersebut. Lalu perlu melakukan persediaan yang banyak, persediaan yang rapi. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga akan menghadapi dengan tentera yang agak ramai nanti. Lalu tak boleh tidak, kita perlu melakukan persediaan yang rapi. Fatajahhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ahu. Lalu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mengambil nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka melakukan persediaan. Bersedia. Wa tafiqtu aghdu likai atajahhaza ma'ahu. Ka'ab ibn Malik dia menceritakan. Dia kata, aku pun begitu. Apabila para sahabat radhiyallahu anhum pergi bersedia, lalu aku pun sama, pergi ke pasar, beli barang-barang keperluan untuk berperang. Aku juga begitu, aku pergi ke pasar. Fa'arja' wa lam aqdi syai'an, akan tetapi kata Ka'ab ibn Malik, kemudian aku balik semula ke rumah dan aku tak buat apa-apa pun. Sahabat-sahabat lain pergi beli barang-barang keperluan. Baju besi dia beli, pedang dia beli. Tapi Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu dia menceritakan, farja' wa lam aqdi syai'an. Aku balik ke rumah dan aku tak buat apa-apa pun. Aku duduk santai kat rumah. Orang sibuk pergi ke pasar, aku pun sama. Aku sibuk juga pergi ke pasar. Tapi aku balik ke rumah, aku tak buat apa-apa. Aku tak buat pun persediaan sebagaimana sahabat-sahabat lain buat persediaan. Wa aqul fi nafsi, dan aku kata dalam diriku, ana qadirun ala dhalik idza aradtu. Sesungguhnya aku mampu menyediakan keperluan-keperluan perang itu kalau aku nak. Bila-bila masa sahaja, kalau aku nak pergi berperang, aku mampu untuk menyediakan barangan-barangan keperluan peperangan. Sebab tu aku balik rumah aku tak buat apa-apa. Falam yazal yatamada bi hatta istamarra bin nas al-jid. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أقضي من جهازي شيئا. Begitulah seterusnya hari berikutnya.
Apabila orang lain sibuk pergi ke pasar membeli barang-barang keperluan untuk berperang, Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu menceritakan dia juga begitu. Dia pergi ke pasar, dia buat-buat sibuk, kemudian dia balik ke rumah, dia tak buat apa-apa lagi. Sebab dia mengatakan, aku sebenarnya mampu. Bila-bila masa saja apabila Nabi SAW suruh semua keluar pergi berperang, aku mampu terus menyediakan barang keperluan aku. Lalu buat apa aku nak bersusah payah seperti mana sahabat-sahabat yang lain yang terpaksa pergi membeli barang-barang keperluan. Falam yazal zalik yatamada bi hatta asra'u wa tafaratal ghazwa. Kemudian hari demi hari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menyediakan persediaan untuk pergi berperang. Tiba satu hari Nabi SAW suruh para sahabatnya pergi berperang, keluar untuk pergi ke Tabuk, melaksanakan peperangan di Tabuk. Lalu kata Ka'ab ibn Malik, fahammamtu an artahila fa'udrikuhum faya laitani fa'alt. Setelah mana dia melihat bahawa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pergi bergegas ke Tabuk untuk menyertai peperangan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia masih lagi duduk kat rumah, duduk relax, santai. Fahamamtu an artahila fa'adrikahum. Aku bercita-cita, kata Ka'ab ibn Malik. Dalam kisah ni dia menceritakan, aku bercita-cita untuk aku pergi kejar sahabat-sahabat yang telah pun pergi bergegas untuk menuju ke Tabuk. Maksudnya ketika tu dia masih lagi berada kat rumah dia. Dia kata aku bercita-cita untuk pergi mengejar sahabat-sahabat aku yang telah pun bergegas pergi menuju ke medan Tabuk. Faya laitani fa'alt. Alangkah bagusnya kalau aku buat begitu, kata Ka'ab ibn Malik dalam nada yang kecewa. Alangkah bagusnya kalau aku buat begitu. Aku pergi mengejar para sahabat aku yang mana mereka itu semua bergegas pergi menuju ke Tabuk. Alangkah bagusnya kalau aku melakukan perkara tersebut. Thumma lam yuqaddar dhalika li. Tetapi Allah tidak mentakdirkan aku buat begitu. Maksudnya tuan-tuan hadirin mukminin, Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita tentang kisah dia, yang mana dia tidak pun pergi bersama-sama dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menuju ke medan Tabuk. Tetapi keinginan dia untuk pergi ke medan Tabuk itu sangat-sangat membuak-buak. Tetapi kerana ketika itu buah sedang masak, buah tamar sedang masak, kebun-kebun sedang ranum buah-buah dia, lalu dia merasakan tak apalah, aku duduk dulu kat rumah. Kemudian dia pula merasakan bahawa dia mampu untuk menyediakan kelengkapan-kelengkapan dalam sekelip mata sahaja. Sekaligus dia boleh terus je pergi mengikut para sahabat dia. Tetapi keadaan itu sebenarnya menyebabkan dia leka. Sehinggalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in telah pun pergi bergegas ke medan Tabuk, tetapi dia masih lagi berada di rumah dia. Dan dalam nada yang kecewa dia mengatakan, faya laitani fa'alt. Alangkah bagusnya kalau aku pergi mengejar para sahabat aku yang telah pun bergegas menuju ke medan Tabuk. Fakuntu idza kharajtu fin nas ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahzununi. Kemudian Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu menceritakan, setelah mana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in telah pun semua pergi ke medan Tabuk, lalu dah tak ada dah lelaki-lelaki yang duduk berada di dalam Madinah ketika itu. Kemudian aku keluar ke kota Madinah, kata Ka'ab ibn Malik. Kemudian aku rasa sangat-sangat sedih. Yahzununi. Keadaan di kota Madinah ketika itu sangat-sangat memberikan kesedihan kepada aku. Anila arali uswah. Kerana aku tengok ke kiri, tengok ke kanan, tak ada seorang pun yang boleh bagi contoh kepada aku. Tak ada seorang pun orang kata apa, yang ada karakter seorang Muslim yang sejati, yang boleh memberi contoh kepada aku. Illa rajulan maghmusan alaihi fin nifaq. Kecuali lelaki-lelaki yang ada di kota Madinah ketika itu adalah di kalangan orang-orang munafik. Aw rajulan mimman azarallahu ta'ala minad du'afa. Ataupun ada di kalangan mereka itu orang-orang yang lemah,
yang mana memang mereka itu telah pun diberi pelepasan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada menyertai peperangan. Sahabat-sahabat yang lain dah tak ada dah. Semuanya telah pun pergi menuju ke medan Tabuk. Yang adanya hanyalah orang-orang munafik, dan yang kedua yang adanya hanyalah orang-orang yang lemah, yang mana memang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun memberi pelepasan kepada mereka. So keadaan itu memberikan kesedihan kepada Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu. Tak ada seorang pun yang boleh beri contoh kepada aku. Kemudian tuan-tuan, Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu menceritakan, "Walam yazkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk." Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak pun menyebut nama aku ketika mana dalam perjalanan ke Tabuk. Akan tetapi nama aku hanya disebut apabila mereka semua telah sampai pun ke medan Tabuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya apabila sampai ke medan Tabuk, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Ma fa'ala Ka'ab bin Malik?" Apa yang dilakukan oleh Ka'ab ibn Malik sekarang? Faqal rajulun min Bani Salimah. Seorang lelaki datang dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, habasahu burdahu wan nadharu fi atfai." Ya Rasulullah, kata seorang lelaki tersebut, sesungguhnya pakaian-pakaiannya yang indah telah pun menyebabkan dia terlepas daripada menyertai kita. Faqala lahu Mu'az ibn Jabal radhiyallahu anhu. Mu'az sahabat kepada Ka'ab ibn Malik, apabila dia mendengar seolah-olah seorang sahabat tadi telah pun mencela kawan dia Ka'ab ibn Malik, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah." Mu'az ibn Malik berkata, "Bi'sa ma qult." Alangkah buruknya apa yang kau katakan tadi. "Wallahi ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khairan." Wallahi demi Allah wahai Rasulullah, tidak aku kenali Ka'ab ibn Malik kecuali semuanya baik. Ka'ab ibn Malik seorang sahabat yang baik, dan aku kenali itu. Fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diam. Kemudian Ka'ab ibn Malik berkata, "Qala Ka'ab, falamma balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min at-Tabuk, hadarani bathi." Kemudian Ka'ab ibn Malik menceritakan, setelah mana peperangan Tabuk itu habis, kemudian aku mendapat berita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya akan pulang ke Madinah. Hadarani bathi, maka aku berasa sangat-sangat sedih. Fatafiqtu atazakkarul kadhib wa aqul bima akhruju min sakhatik gadan wa asta'inu ala dhalik bikulli dhi ra'yi min ahli. Aku sedih sebab aku nak mencari apa alasan yang perlu aku berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku minta pertolongan, wasta'inu ala dhalik bikulli dhi ra'yi min ahli. Kata Ka'ab ibn Malik, lalu aku pergi bertemu dengan ahli keluargaku dan aku minta idea daripada dia. Apa yang perlu aku beri alasan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adalla qadiman zaha anni batil hatta araftu anni lam anju minhu bi syai'in abada. Kemudian setelah mana aku mendapat idea daripada ahli keluarga aku, kemudian aku terdengar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun sampai ke kota Madinah. Zaha annil batil. Kemudian Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu menceritakan, setelah mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah, zaha annil batil. Idea-idea, alasan-alasan yang telah aku cipta sebelum itu, yang aku telah minta idea daripada ahli keluarga aku, semuanya hilang. Semuanya hilang. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam hilang semua.
alasan-alasan yang nak aku berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta araftu anni lam anju minhu bi syai'in abada, sehingga aku merasakan bahawa aku tak akan terlepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama-lamanya. Fa ajma'tu sidqahu, lalu aku bertekad, aku kumpulkan kekuatan untuk aku nak bagi tahu perkara yang betul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku nak jujur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah. Wa kan idza qadima min safar bada'a bil masjid faraka'a fihi rak'atain thumma jalasa lin-nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sampai ke kota Madinah, Nabi akan terus pergi ke masjid untuk melaksanakan 2 rakaat salat. Tuan-tuan, ini merupakan sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah ini telah pun diabaikan oleh kita pada hari ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda bermusafir, kemudian apabila baginda balik daripada permusafiran, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan terus balik ke rumah dia. Tak. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan singgah ke masjid dulu. Untuk apa? Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat. Dan perkara inilah juga yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir radhiyallahu anhu. Nabi pernah mengarahkan kepada Jabir radhiyallahu anhu apabila balik daripada bermusafir, lalu singgah ke masjid dan melaksanakan salat 2 rakaat. Dan sunnah ini kita tinggalkan pada hari ini, tuan-tuan. Dan dalam cerita ini, Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahawa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di masjid dulu, dan Nabi melaksanakan salat 2 rakaat. Thumma jalasa lin-nas, kemudian ramailah datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin, seorang pemimpin ketika itu, tak adalah balik daripada outstation terus tutup pintu, tak ada, tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita erti kepimpinan. Apabila baginda tidak ada di kota Madinah, lalu kemungkinan berlaku di Madinah, lalu Nabi terbuka hati ataupun membuka ruang seluas-luasnya untuk orang yang berada di Madinah untuk mengadu apa-apa yang berlaku di kota Madinah semasa ketiadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kepimpinan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi duduk, kemudian ramailah datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma fa'ala dhalik ja'ahu al-mukhallafuna ya'tadhiruna ilaihi wa yahlifuna lahu. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, kemudian ramailah datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuklah orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang tidak sama-sama menyertai Nabi dalam peperangan Tabuk. Kemudian dia datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi keuzuran 1001 alasan datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tak boleh pergi ke medan Tabuk sebab sakit perut. Aku tak boleh pergi ke medan Tabuk sebab nenek sakit. Aku tak boleh pergi ke pelbagai alasan datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi alasan-alasan. Dan Anas dan Ka'ab ibn Malik mengatakan wa kanu bid'an wa thamanina rajulan. Lebih kurang yang datang dan memberi alasan-alasan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih kurang 80 orang lebih. Orang-orang di kalangan orang munafik bertemu dengan Nabi memberi alasan. Ramai, tuan-tuan. 80 orang lebih datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqabila minhum alaniyatahum wa bay'ahum wastaghfara lahum wa wakala sarairahum ila Allah Ta'ala. Kemudian apabila mereka datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi alasan itu, ini dan macam-macam lagi alasan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima alasan-alasan mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah keampunan kepada mereka, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan urusan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah Jalla wa Ala sahaja yang mengetahui apa yang tersirat di dalam hati-hati mereka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam
menerima sahaja alasan-alasan yang mereka berikan, kemudian menyerahkan urusan segalanya kepada Allah Jalla wa'ala. Hatta ji'tu, kemudian aku datang, kata Ka'ab ibn Malik, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma sallamtu tabassama tabassumal mughdab, kemudian aku datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk dalam masjid. Fasallamtu, aku beri salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan sunnah, tuan-tuan, yang mana seorang yang berdiri memberi salam kepada orang yang duduk. Sebagaimana Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu masuk ke dalam masjid dalam keadaan berdiri, dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, dan Ka'ab masuk dan memberi salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kadang-kadang kita menyelisihi sunnah ni. Kita tengok kat sekolah-sekolah kadang-kadang tu, guru, mungkin ada di kalangan kita yang guru-guru dekat sini, kadang-kadang guru menunggu anak murid dia beri salam kepada dia. Dan perkara itu sebenarnya menyelisihi sunnah. Yang mana sunnahnya kita sebenarnya yang masuk ke dalam bilik darjah, dan kita yang kena beri salam kepada anak murid kita. Sebab ketika itu kita berdiri dan anak murid kita duduk, dan kita pula golongan yang sikit, kita seorang dan anak murid kita ramai. So sunnahnya yang sikit kena beri salam kepada orang ramai. Tapi hari ini kita menyelisihi sunnah tu. Kita tak buat sunnah tu. Kita tinggalkan sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam cerita ini Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu, apabila beliau masuk ke dalam masjid, fasallamtu, maka aku bagi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabassama tabassumal mughdab, Nabi sallallahu alaihi wasallam menoleh kepada Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu, kemudian baginda tersenyum. Tapi Ka'ab ibn Malik menceritakan senyumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan senyuman yang meredakan Ka'ab ibn Malik. Tabassumal mughdab, iaitu senyum dalam keadaan nak marah kepada Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu. Summa qala ta'al, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ka'ab, ta'al, mari sini Ka'ab, dekat dengan aku. Fajitu amshi hatta jalastu baina yadayhi. Mungkinlah tuan-tuan kita dapat menyelami perasaan Ka'ab ketika tu. Mungkinlah dalam keadaan ketakutan, lalu Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu menyahut panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi dalam keadaan ketakutan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, lalu Ka'ab berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku, ma khallafak, kenapa engkau tidak menyertai kami dalam peperangan Tabuk? Alam takun qad ibta'ta zaharak, bukankah engkau telah pun membeli tunggangan-tunggangan engkau? Sebab di awal tadi kita katakan bahawa Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu telah menyediakan 2 tunggangan untuk dia sediakan persiapan untuk dia menyertai peperangan Tabuk. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ka'ab, bukankah engkau telah pun membeli tunggangan untuk engkau pergi menyertai kami ke dalam peperangan Tabuk, tetapi kenapa engkau masih lagi tidak menyertai kami? Qultu, lalu kata Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni wallah law jalastu 'inda ghairik min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min law jalastu 'inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatihi bi'uzrin. Ya Rasulullah, kata Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu, wallah, demi Allah, kalaulah aku ini berhadapan sekarang ini bukan dengan engkau, tetapi dengan orang selain daripada engkau, sa'akhruju min sakhatihi bi'uzrin, sudah pasti aku akan beri alasan-alasan kepada orang tu. Kalaulah yang berada di hadapan aku sekarang ini bukan engkau, wahai Rasulullah, tetapi selain daripada engkau, sekalipun raja, pasti akan aku beri alasan kenapa aku tak nak menyertai peperangan Tabuk. Laqad u'titu jadalan, kata Ka'ab ibn Malik,
Lebih-lebih lagi, aku ni pandai bercakap. Tuan-tuan, orang yang pandai bercakap ni terlepas. Banyak benda yang terlepas kadang-kadang. Walaupun dia cakap tak betul, tapi dia pandai bercakap, terlepas je. Macam tu juga yang berlaku pada Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu. Ka'ab kata, kalaulah di hadapan aku sekarang bukan engkau wahai Rasul, bukan engkau wahai Nabi, selain daripada engkau pasti akan aku beri alasan-alasan, sebab aku ni pandai bercakap. Walakinnani wallah, kata Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu, akan tetapi demi Allah, laqad alimtu la in haddathtuka al-yawm haditha kadhib tarda bihi anni la yushikanna Allah yuskhituka alayya. Akan tetapi demi Allah, kata Ka'ab ibn Malik, sesungguhnya aku mengetahui, kalaulah aku beritahu kepada engkau alasan-alasan yang mendustakan keadaan aku ketika itu, tarda bihi anni, engkau meredai alasan-alasan aku, engkau terima apa yang aku beri tadi, la yushikanna Allah yuskhituka alayya, akan tetapi Allah Azza wa Jal akan murka kepada aku. Tuan-tuan, iman Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu. Kalaulah aku beritahu kepada engkau alasan-alasan dan engkau reda kepada aku, tetapi Allah Jalla wa Ala akan murka kepada aku. Wa in haddathtuka haditha sidqin tajidu alayya fihi inni la arju fihi uqballah azza wa jal. Akan tetapi, kata Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu, sekiranya aku bagi tahu kepada engkau cerita sebenarnya, tajid alayya fihi inni la arju fihi uqballah azza wa jal, engkau akan marah kepada aku, dan aku mengharapkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan baik kepada aku. Kalau aku beritahu kepada engkau cerita sebenar, engkau akan marah kepada aku. Akan tetapi aku mengharapkan kepada Allah Azza wa Jal supaya Allah memberikan balasan yang terbaik untuk aku. Wallahi, kata Ka'ab ibn Malik, demi Allah, ma kana li min uzrin, sesungguhnya aku tidak ada apa-apa alasan untuk aku berikan kepada engkau ya Rasulullah. Wallahi ma kuntu qattu aqwa wala aysara minni hina takhallaftu ank. Dan demi Allah, tidak ada sesuatu pun yang menghalang aku daripada aku nak menyertai dalam peperangan Tabuk. Iman Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu, dia pandai bercakap. Kalaulah dia bercakap, dia memberi alasan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlepas dia. Tetapi dia tahu, tuan-tuan, apabila dia bercakap dan dia terlepas, tetapi Allah Jalla wa Ala itu Maha mengetahui. Allah mengetahui apa yang tersirat di dalam hati seorang hamba itu. Dan iman itu ada pada Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu, dan dia tidak berani untuk berkata bohong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dia tahu bahawa balasan bagi orang yang bohong itu sangat-sangat buruk. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ka'ab, amma hadha faqad sadaq, kalau macam tu engkau betul. Faqum hatta yaqdiyallahu fik, lalu bangunlah engkau, pergi dari sini dan tunggu keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak memberi apa-apa keputusan. Nabi kata kepada Ka'ab, pergi engkau daripada sini dan tunggu keputusan daripada Allah Azza wa Jal terhadap apa yang telah engkau lakukan. Wasara rijalun min bani Salimah fattabi'uni. Lalu Ka'ab ibn Malik berlalu daripada bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pergi meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kesedihan, yang mana menyerahkan urusannya 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu adalah beberapa orang lelaki daripada Bani Salimah, fattabi'uni, yang mana mereka itu mengikuti aku, fattaba'uni, mereka mengikuti aku. Faqalu li, mereka itu berkata kepada aku, wallahi ma'alimnaka aznabta dhanban qabla hadha, apa yang aku tahu tentang engkau ni wahai Ka'ab, kata lelaki-lelaki tadi, apa yang aku tahu, apa yang kami tahu tentang engkau ini wahai Ka'ab, engkau ini tidak pernah pun melakukan dosa sebelum ini.
laqad ajazta fi alla takuna i'tazarta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima i'tazara ilaihi al-mukhallafun faqad kana kafiyak dhanbak istighfaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lak. Lalu kata mereka, kenapa engkau tidak seperti mana orang-orang yang lain tu, yang 80 orang tadi tu, yang mana mereka pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi alasan-alasan kepada Nabi, dan Nabi mengampunkan mereka dan menyerahkan urusan mereka kepada Allah. Kenapa kau tak seperti mereka? Berilah alasan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun sudah pun memadai untuk engkau, kerana Nabi akan mengampunkan engkau dan Nabi akan berdoa kepada Allah supaya Allah mengampunkan engkau. Cukuplah macam tu Ka'ab. Kenapa kau bersusah payah tak nak bagi alasan kepada Nabi? Lalu Ka'ab bin Malik berkata, fa wallahi ma zalu yu'annibunani. Demi Allah, mereka itu terus mendesak aku supaya aku beri alasan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta aradtu an arji'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ukadziba nafsi. Sehingga aku terkesan dengan kata-kata mereka. Aku dah rasa dah nak pergi semula bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku berbohong kepada Nabi untuk memberi alasan-alasan kenapa aku tidak menyertai dalam peperangan Tabuk. Thumma qultu lahum, kemudian qaddarallah tuan-tuan, Ka'ab ibn Malik terus bertanya kepada mereka. Dalam keadaan dia dah nak pergi tadi bertemu dengan Nabi, nak memberi alasan kepada Nabi, tiba-tiba keluar daripada mulut dia, hal laqiya hadha ma'i min ahad? Adakah ada lagi orang lain yang macam aku yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak memberi apa-apa alasan? Qalu, lalu mereka itu berkata, na'am, benar, ada lagi. Laqiyahu ma'aka rajulani qala misla ma qult. Ada 2 orang lagi yang mana seperti mana engkau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak memberi apa-apa alasan kepada Nabi, dan menyerahkan, dan Nabi menyerahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 orang kata lelaki-lelaki yang mendesak Ka'ab ibn Malik tadi. Wa qila lahumā mislu ma qila lak. Qala qult man huma? Lalu Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu bertanya, siapa yang 2 orang tu? Qalu, lalu mereka berkata, Murarah ibn Rabi' al-Amri wa Hilal ibn Umayyah al-Waqifi. Ada 2 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebiji macam engkau tadi, datang bertemu dengan Nabi, tak beri apa-apa alasan. 2 orang itu adalah Murarah ibn Rabi', dan yang kedua adalah Hilal ibn Umayyah al-Waqifi. Lalu Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu berkata, fadzakaru li rajulaini salihain qad syahida badran fihi ma uswah. Kata Ka'ab ibn Malik, mereka bagi tahu kepada aku, menyebut 2 orang nama sahabat Nabi yang saleh. Lega dia. Dia ingat dia seorang je yang tak nak bagi alasan kepada Nabi. Tiba-tiba ada 2 orang, lega. Dari sudut psikologi tuan-tuan, kalau kita buat salah seorang-seorang, kita takut. Seorang-seorang kita buat salah, kita takut. Tapi tiba-tiba kita dapat tahu, ada lagi seorang lagi buat. Lalu Ka'ab ibn Malik merasakan, alhamdulillah, ada lagi sahabat Nabi yang tak pergi ataupun yang tidak memberi alasan seperti mana aku. Kemudian 2 orang itu pula, rajulaini salihain, 2 orang lelaki yang saleh, qad syahida badran, yang mana 2 orang itu, Murarah dan Hilal, 2 itu menyertai bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badar. Alhamdulillah, 2 kali lega. Orang yang menyertai peperangan Badar tuan-tuan, dari sudut afdaliyah, dari sudut kelebihan, dia diletakkan selepas orang yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam jamin masuk syurga. 10 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jamin masuk syurga. Kemudian terus orang yang mana menyertai dalam peperangan Badar, yang mana Allah Jalla wa'ala telah pun menjamin mereka ini, yang mana mereka akan masuk syurga.
Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu mendapati bahawa dua orang lelaki yang tidak pergi menyertai peperangan Tabuk tadi dan bertemu dengan Nabi dan tidak memberi alasan kepada Nabi, dua-dua itu lelaki yang saleh. Lebih-lebih lagi dua-dua orang itu merupakan orang yang sama-sama menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badar. Alhamdulillah, dia rasa lega. Ka'ab ibn Malik ketika itu merasa lega. Famadaitu hina zakaruhu mali. Tak jadi. Tadi dia dah terkesan dengan perkataan lelaki-lelaki tadi. Seolah-olah dia nak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam semula dan beri alasan kepada Nabi. Apabila dia dapat tahu ada dua orang lelaki soleh yang mana sama macam dia, tidak memberi apa-apa alasan kepada Nabi, tak jadi dia nak pergi. Famadaitu hina zakaruhu mali. Lalu aku terus berlalu macam tu je. Tak jadi aku nak pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam semula. Wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuha thalathatu min baini man takhallafa anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi amaran kepada para sahabat yang lain, yang mana Nabi melarang daripada sahabat-sahabat yang lain bercakap-cakap dengan kami. Yang tiga orang tadi, Ka'ab ibn Malik, Murarah ibn Rabi' dan Hilal ibn Umayyah al-Waqifi. Tiga orang sahabat ini Nabi SAW melarang sahabat-sahabat yang lain daripada bercakap dengan mereka. Maksudnya Nabi memulaukan tiga orang sahabat ni, meminggirkan tiga orang sahabat ni. Bukan setakat Nabi, bahkan sahabat-sahabat yang lain pun sama, turut memulaukan tiga orang sahabat ni, tak nak bercakap dengan mereka. Fajtanabanan nas. Lalu manusia pun ketika itu ataupun sahabat-sahabat pun meminggirkan kami, memulau kami. Hatta tanakkaras li fi nafsil ard fama hiya bil ardi allati a'rifu. Sehingga Ka'ab ibn Malik mengatakan, sehingga aku merasakan aku berada di dunia asing. Ialah dia pergi ke pasar, tak ada orang nak tegur dia. Dia beri salam, tak ada orang nak jawab salam dia. Dia pergi nak salat jemaah, tak ada orang pun nak tegur siapa dengan dia. So dia merasakan ketika itu dunia begitu sempit untuk dia. Walaupun dunia terbentang luas di hadapan dia, tetapi jiwa dia terasa sempit, kerana tak ada seorang pun nak bercakap dengan dia. Wala yukallimuni ahadun. Kata Ka'ab ibn Malik, tak ada seorang pun nak cakap dengan aku. Akan tetapi dua orang sahabat tadi, Murarah dan Hilal ibn Umayyah al-Waqifi, dua orang ni dah tua. Dia tidak seperti mana Ka'ab ibn Malik. Ka'ab ibn Malik dia muda, dan dia tak boleh nak duduk kat rumah relax-relax macam tu, tak boleh. Tapi Murarah dan seorang lagi Hilal ibn Umayyah tadi, dia duduk kat rumah dan menangis. Yang dua orang tu menangis je. Kerja dia duduk kat rumah menangis. Tapi Ka'ab ibn Malik, dia masih lagi pergi keluar, pergi ke pasar, pergi untuk menunaikan salat jemaah. Tetapi setiap kali dia nak pergi, dia beri salam kepada orang, orang tak nak jawab salam dia. Dia nak bercakap dengan orang, orang tak nak pun bercakap dengan dia. Sehinggalah wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallimu alaihi. Sehinggalah dia pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa usallimu alaihi, dan dia beri salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fi majlisihi ba'da salah. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dah habis salat. Dia pergi bertemu dengan Nabi dan dia beri salam kepada Nabi. Dan dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salam dia. Sehingga kan dia berkata dalam diri dia, hal harraka syafatayhi bi raddi salam am la? Aku melihat mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah mulut Nabi itu bergerak menjawab salam aku ataupun tidak? Dan ternyata Nabi tidak menjawab salam Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu. Sedih tuan-tuan, orang yang kita cintai datang bertemu dengan dia, beri salam kepada dia, tak nak jawab salam kita. Ka'ab ibn Malik sedih ketika tu, tersangat-sangat sedih. Kemudian masyaitu hatta tasawwartu jidar haitin Abi Qatadah wa huwa banu am wa ahabbun nas ilayya. Kemudian dia pergi berlalu. Kemudian dia panjat rumah Abu Qatadah. Dan dikatakan Abu Qatadah ini merupakan sepupu kepada Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu.
Dan Abu Qatadah merupakan seorang yang mana Ka'ab ibn Malik sangat-sangat suka kepada dia. Sangat-sangat cinta kepada sepupu dia ni, Abu Qatadah. Kemudian apabila dia bertemu dengan Abu Qatadah, fasallamtu alaihi fa wallahi ma radda alayya salam. Kemudian aku bertemu dengan Abu Qatadah, seorang yang sangat aku cintai. Aku beri salam kepada dia, fa wallahi ma radda alayya salam. Demi Allah, Abu Qatadah yang aku cintai itu pun tak nak menjawab salam aku. Ma radda alayhi salam. Faqultu lahu ya Abu Qatadah, sehinggakan aku berkata kepada Abu Qatadah, wahai Abu Qatadah, hal ta'lamuni uhibbullah wa rasulah? Kamu tahu kan aku ini mencintai Allah dan Rasulnya? Fasakat. Abu Qatadah diam, tak nak menjawab. Tak kata tak kata ya. Abu Qatadah diam. Kemudian diulangi 3 kali, sehinggalah kali yang ketiga Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata apa? Faqal Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Adakah engkau mencintai Allah dan Rasulnya? Fafadat aynaya. Lalu Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu berlalu daripada Abu Qatadah dan menangis dia. Ialah orang yang dia cintai pun tak nak jawab salam dia, dan tak nak pun mengaku bahawa dia itu mencintai Allah dan Rasulnya, sedangkan dia benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian kata Ka'ab ibn Malik, fabaina ana amshi fi suq al-Madinah idza natabatti min nabati ahli Syam mimman qadima bit-ta'am bai'uhu bil Madinah yaqul. Kemudian setelah mana aku berada di kota Madinah, aku berjalan di kota Madinah, kemudian ada ahli Syam datang bertemu dengan aku dan dia membawa surat kepada aku. Dan apabila ia datang membawa surat kepada aku dan aku melihat surat itu, rupa-rupanya ianya daripada seorang raja. Kemudian dalam surat itu mengatakan, wahai Ka'ab, fa'alhikna bina nuasik, marilah ikut kami. Kami mengetahui bahawa sekarang ini engkau dalam kesusahan. Dan raja itu merupakan bukan Muslim, kafir. Raja itu kafir. Dan dia berkata kepada Ka'ab ibn Malik, dalam surat itu mengatakan, Ka'ab, mari ikut kami dan kami akan menggembirakan engkau. Sekarang ini engkau berada di kota Madinah, tak ada seorang pun nak melayan engkau. Mari ikut kami ke Syam dan kami akan menggembirakan engkau. Lalu kata Ka'ab bin Malik, wa hadhihi aidan minal bala. Kata Ka'ab, oh lagi satu bala. Ni bencana kepada aku ni. Kalau aku ikut dia ni, bala. Bencana kepada aku. Kemudian Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu terus ambil surat tu, dia pergi ke dapur, kemudian dia bakar surat tu. Marah dia. Sebab dia kata itu bukan alternatif ataupun cara yang terbaik untuk aku keluar daripada masalah ini. Kemudian sampai hari yang ke-40 tuan-tuan. Hari yang ke-40 datang satu utusan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertemu dengan Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu. Lalu dalam utusan itu mengatakan kepada Ka'ab, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'atak." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh engkau supaya berpisah daripada isteri engkau. Jangan duduk bersama dengan isteri engkau. Fakultu, lalu aku bertanya kepada utusan tadi, utalliquha, adakah aku perlu mentalak dia, aku menceraikan dia? Qala la, tidak, jangan engkau talak dia. La bal i'tazilha fala taqrabannaha, jauhkan diri sahaja daripada dia. Lalu Ka'ab ibn Malik terus mengatakan kepada isteri dia, engkau pergi balik ke rumah engkau sendiri. Engkau pergi balik ke rumah mak ayah engkau. Kemudian faja'at imra'atu Hilal ibn Umayyah radhiyallahu an. Lalu datang isteri kepada Hilal ibn Umayyah, seorang lelaki tua tadi. Hilal ibn Umayyah ni lelaki tua tadi, yang turut sama seperti mana Ka'ab ibn Malik yang telah dipulaukan tadi. Isteri dia datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Hilal ini seorang lelaki yang dah tua dan tak ada pun orang nak menyiapkan persediaan makan dia, makan minum dia. Lalu berilah keizinan kepada aku untuk aku menyediakan makanan minum dia. Lalu Nabi SAW memberi keizinan kepada isteri Hilal ibn Umayyah. Akan tetapi Nabi SAW memberi amaran kepada isteri dia tadi. Dia kata apa? La yaqrabannaki, jangan engkau dekati dia. Engkau boleh sediakan makan, minum dia, persiapan dia, tapi engkau jangan dekat dengan dia. Faqalas, isteri dia kata apa? Innahu wallah ma bihi min harakah illa syai'. Dia dah tak ada nafsu dah, dia kata macam tu. Dia dah tua. Lagi satu, dia sedih. Wa wallahi ma zala yabki mundu kana min amrihi ma kana ila yaumihi hadha. 40 hari tu kerja dia menangis je. Hilal ibn Umayyah. Dia menangis je. Dah tak nak dah dengan aku. Kemudian Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu menyebut falabistu bizalik asyra layalin. Maka berlalulah kejadian itu selama 50 hari. Lama tuan-tuan, mereka dipulaukan 50 hari. Tak ada orang nak bercakap dengan dia. Pergi ke masjid pun tak ada orang nak tegur dia. Beri salam pun tak ada orang nak jawab salam dia. 50 hari perkara itu berlaku. Sehinggalah satu pagi, kata Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu, salaitu salat al-fajr sabaha 50 laylah ala zahri baiti min buyutina. Aku salat subuh. Fabaina ana jalisun ala al-hal allati zakaraha Allah Ta'ala anna qad daqat alayya nafsi wa daqat alayya al-ardi bima rahubat. Sami'tu sawta sarikh aw fi ala sala' yaqul bi'ala sawtihi. Sehinggalah satu hari pada malam yang pada pagi yang ke-50, aku setelah mana selesai salat subuh, kemudian tiba-tiba datang satu suara yang sangat kuat kepada aku. Ya Ka'ab bin Malik, wahai Ka'ab ibn Malik, abshir, berilah kabar gembira. Bergembiralah engkau wahai Ka'ab ibn Malik. Fakharartu sajida. Apabila aku mendengar perkataan tersebut, terus aku sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa araftu annahu qad jaa faraj. Sesungguhnya aku telah pun mengetahui bahawa di sana ada perlepasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas bi taubatillahi azza wa jalla alaina hina salla salat al-fajr. Fadhahaba an-nas yubashshirunana. Kerana dia mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala telah pun memberi kabar gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Allah telah pun menerima taubat Ka'ab ibn Malik dan sahabat-sahabat dia. Pada waktu subuh tadi, an-nas yubashshirunana, dan sahabat-sahabat yang lain datang bertemu dengan kami dan memberi kabar gembira kepada kami. Fadhahaba qibala sahibayya mubashshirun. Dan mereka juga pergi bertemu dengan dua orang sahabat yang lain tadi. Dan mereka memberikan kabar gembira tersebut kepada mereka. Waraqada ilayya rajulun farasan wasa'a sa' min aslama qibali wa awfa 'alal jabal. Fakana sautu asra' min al-fars. Dan ada seorang lelaki daripada satu kaum yang mana dia memecut kuda dia. Dia memecut kuda dia, datang bertemu dengan aku untuk apa? Untuk memberi kabar gembira kepada aku. Tuan-tuan, sahabat yang baik, dia gembira apabila sahabat dia gembira. Dan itu yang telah pun dipraktikkan oleh sahabat ni. Yang mana apabila dia mendapat kabar gembira daripada Nabi SAW bahawa Allah telah pun menerima taubat 3 orang sahabat ini, mereka bergembira dengan kabar gembira tersebut, berita tersebut, sehingga mereka memecut kuda untuk pergi bertemu dengan Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu untuk memberi kabar gembira kepada Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu bahawa Allah Subhanahu wa taala telah pun menerima taubat mereka. Memecut kuda. As-sautu asra'a minal faras. Dan dia dikatakan ketika itu dia menjerit, Ka'ab, gembiralah engkau, Ka'ab, gembiralah engkau. Dan suara itu lebih laju lagi daripada pecutan kuda tadi. Punyalah gembira sahabat ketika itu apabila menerima kabar gembira daripada Nabi SAW. Dan dia berusaha untuk menggembirakan sahabat-sahabat dia. Kemudian kata Ka'ab ibn Malik,
Apabila lelaki tersebut sampai kepada dia dan dia memberi kabar gembira kepada dia, naza'tu lahu thawbayya, lalu aku terus tanggalkan pakaian aku, fakasautuhu ma iyyahu bibushra, lalu aku pakaikan pakaian aku kepada lelaki tadi. Kegembiraan yang tidak dapat digambarkan oleh Ka'ab ibn Malik sehingga kan dia menanggalkan pakaian dia dan dia memakaikan pakaian dia kepada lelaki yang membawa kabar gembira tersebut. Wallahi, kata Ka'ab ibn Malik, demi Allah, ma amliku ghairahuma yawma idzin, hari itu aku dah tak ada dah pakaian yang lain kecuali pakaian tu je. Tapi disebabkan kegembiraan aku terhadap perkabaran gembira tadi, aku tanggalkan pakaian aku dan aku pakaikan kepada lelaki tadi. Tuan-tuan, apakah lagi yang lebih gembira apabila mendapat khabar yang sangat gembira, berita kegembiraan Allah Jalla wa'ala menerima taubat kita. Dan itu yang berlaku pada Ka'ab ibn Malik. Gembiranya beliau sehingga beliau menanggalkan pakaian dan memakaikan pakaian dia kepada lelaki yang membawa kabar gembira tersebut. Sedangkan ketika itu dia tidak ada pakaian yang lain. Wasta'artu thawbain falabastuhuma. Kemudian aku nak pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia terpaksa meminjam pakaian yang lain. Dia pergi bertemu dengan sahabat dia yang lain ataupun jiran dia untuk dia meminjam pakaian. Sebab dia dah tak ada pakaian yang lain dah. Pakaian yang dia ada tadi dia dah bagi kepada orang. Dan dia dah tak ada pakaian yang lain. Lalu dia pergi meminjam pakaian orang lain untuk dia nak pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila dia sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ramailah sahabat-sahabat yang lain datang mengucapkan tahniah kepada dia. Tahniah wahai Ka'ab, tahniah wahai Ka'ab, Allah telah menerima taubat engkau. Hatta dakhaltul masjid fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun haulahu nas. Sehinggalah aku masuk ke dalam masjid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang lain. Faqama Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu. Lalu bangkitlah seorang sahabat Nabi yang bernama Talha ibn Ubaidillah. Yang mana Talha ibn Ubaidillah mengucapkan tahniah kepada Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu. Ka'ab, bergembiralah engkau. Tahniah wahai Ka'ab, Allah telah pun menerima kabar, Allah telah menerima taubat daripada engkau. Hatta safahani wa hanna'ani, sehinggalah dia bersalam dengan aku, mengucapkan tahniah kepada aku. Falamma sallamtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, setelah mana aku mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberi salam kepada Nabi, qal wa huwa yabruk wajhu minas surur, dan aku melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat gembira. Berbeza dengan pertemuan aku yang pertama tadi. Yang mana apabila aku bertemu dengan Nabi yang pertama tadi, Nabi tersenyum kepada aku, tapi senyum dalam keadaan marah. Tapi kali ini, kata Ka'ab ibn Malik, aku masuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi ketika itu kelihatan di wajahnya sangat-sangat gembira. Memancar sinaran kegembiraan di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abshir bi khairin yaumi mar abshir bi khairi yaumin marra alayka muz waladatka ummuk. Gembiralah engkau wahai Ka'ab, yang mana hari inilah hari yang terbaik sejak daripada engkau dilahirkan oleh ibu engkau. Gembiralah engkau wahai Ka'ab, kerana Allah telah pun menerima taubat daripada engkau. Ka'ab ibn Malik punyalah dalam keadaan gembira ketika itu. Lalu dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qultu ya Rasulullah, dan aku berkata kepada Allah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha ta'ala innama anjani bisidq, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah pun menyelamatkan aku kerana kejujuran yang telah aku persembahkan kepada dia, kerana kejujuran yang telah aku tonjolkan, kerana disebabkan aku ini bersifat jujur, Allah telah menyelamatkan aku. Wa inni min taubati, dan di antara taubat aku, kata Ka'ab ibn Malik, alla uhaddis illa sidqan ma baqit, aku tidak akan lagi berkata perkataan-perkataan yang buruk, ataupun aku tidak akan lagi berkata perkataan-perkataan yang bohong selama aku hidup. Kata Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu, daripada taubat aku ini, aku tidak akan berkata perkara-perkara yang buruk ataupun bohong, melainkan setiap perkataan-perkataan aku akan aku katakan perkataan-perkataan yang benar, jujur.
Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, menurunkan satu ayat, kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'ala thalathatil ladzina khulifu, dan ke atas 3 orang yang mana tertinggal daripada menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Tabuk, hatta daqat alaihimul ardi, sehinggalah apabila berlakunya pemulauan daripada para sahabat, daqat alaihimul ardu, mereka merasakan dunia ini begitu sempit, bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum, dan mereka merasakan jiwa mereka terlalu terseksa, wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih, dan tidak ada cara lain untuk mereka terlepas daripada siksaan Allah ini kecuali mereka kena kembali semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma taba alaihim, Allah menjawab 3 orang ini, menjawab taubat daripada 3 orang ini. Thumma taba alaihim, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka, liyatubu, untuk mereka benar-benar bertaubat. Innallaha huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penerima taubat dan Maha Penyayang. Kemudian selepas itu Allah Subhanahu wa taala menyambung ayat, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kunu ma'as sadiqin, dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Allah Subhanahu wa taala memuji 3 orang sahabat ini, sehingga Allah rakamkan kisah mereka di dalam Al-Quran, dan Allah menerima taubat mereka, sehingga Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh kita bertakwa kepada Allah. Kemudian Allah sambung, wa kunu ma'as sadiqin, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua menjadi orang yang benar, orang yang jujur hati dia. Dan tuan-tuan, jujur ini bukan hanya kepada manusia. Jujur kita juga perlu untuk kita bersifat jujur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mengaku kita beriman kepada Allah. Kejujuran kita perlu dibuktikan, iaitu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jujur, kita mengatakan bahawa kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena melaksanakan, membuktikan kejujuran kita itu dengan apa? Dengan perlaksanaan, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tuan-tuan, kita mengatakan kita jujur, lalu kita harus wajib bersifat jujur terhadap rakan-rakan kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka ini dipuji oleh Allah Jalla wa Ala dalam Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar itu. Mudah-mudahan apa yang kita bawa, kisah yang kita bawa pada hari ini, ianya memberi faedah kepada kita dan memberi manfaat dalam kehidupan kita, insya-Allah. Untuk apa? Untuk kita benar-benar bersifat jujur sebagaimana yang ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.